Saudara, bulan Syawal sudah pun masuk malam keempat. Bulan Ramadan yang baru berlalu pula membawa beberapa cabaran yang berbeza. Bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, masyarakat Muslim juga perlu menangani cabaran dari sudut ekonomi, kesihatan serta sosial. Apakah yang boleh dipelajari daripadanya? Analisis minggu ini menyelongkar isu-isu tersebut. Tidak disangka lagi, sambutan bulan Ramadan dan Syawal tahun ini lebih gah selepas 3 tahun terjejas di pandemik COVID-19. Namun begitu, ia tetap membawa bersama beberapa cabaran tersendiri. Dari sudut sosial, masyarakat berdepan dengan kekeliruan pada permulaan Ramadan berhubung solat tarawih anjuran kumpulan-kumpulan qaryah tempatan. Ini selepas MUIS pada awalnya tidak membenarkan sesi tarawih di kolong blok. Tetapi keputusan berkenaan kemudian ditarik balik semula. Kita ada institusi masjid, ya, dan secara idealnya tentu sekali kita mahukan masyarakat kita memenuhi ruang-ruang di masjid lah, kerana ia lebih efektif dari segi komunikasi, dari segi ukhuwahnya, dari aspek Islamnya juga ada fungsi-fungsi tersendiri. Tapi kalau kita faham bahawa kalau dari segi bagaimana karya-karya ini memainkan peranan juga mendekati masyarakat, ya, di akar umbi. Misalnya bagi golongan-golongan yang mungkin lebih mapan, ya, yang tidak punya keupayaan untuk jalan ke masjid dan sebagainya. Saya lihat bahawa banyak sekali iktibar yang boleh kita pelajari. Antaranya adalah pihak berkuasa mungkin boleh memberikan komunikasi yang mungkin lebih efektif tentang apakah mungkin dari segi perancangan mereka, cabaran-cabaran yang mereka hadapi. Sejurus selepas itu pula, isu-isu sosial lain berhubung bazar hari raya di beberapa kawasan mula timbul. Sebagai contoh, harga sewa menjulang yang menyebabkan kenaikan kos ditanggung para pelanggan serta isu penjualan makanan tidak halal. Mungkin isunya adalah istilah Ramadan, ya, kerana kita tahu Ramadan itu sangat dekat, ya, dengan orang Islam. Kalau di bazar-bazar yang biasa, ya, mungkin tidak ada sensitiviti. Sebenarnya ada pelbagai interpretasi tentang apakah itu bazar Ramadan sebenarnya. Jadi saya fikir dari sudut pihak penganjur, mereka cuba sedaya upaya untuk memenuhi keperluan-keperluan yang berbeza ini. Tapi saya fikir bahawa kita juga perlu lihat bahawa bazar itu dari segi istilahnya juga itu harus memenuhi kuasa pasaran, ya, ataupun market forces. Ya. Ada mungkin bisnes yang lebih maju, ada yang mungkin tidak semaju yang lain. Jelang Syawal pula muncul 2 cabaran besar yang berpotensi memalapkan sinaran lebaran, iaitu gelombang jangkitan COVID-19 dan harga bahan mentah yang naik sehingga 30%. Dr. Nosyarif menarik perhatian bahawa 2 isu ini amatlah penting untuk ditangani kerana ia juga merupakan cabaran yang dihadapi masyarakat secara am dan di seluruh dunia. Kita sedang berada dalam situasi yang tidak menentu. Justru mungkin kita harus fikirkan apakah matlamat utama, misi utama Hari Raya Aidilfitri. Ya, kalau kita banyak sekali berbincang, semasa di bulan Ramadan, apakah mungkin aspek keagamaan dan kerohanian, tapi dari segi aspek prinsipnya, prinsip keadilannya, kesamarataannya, tidak membazir dan sebagainya, isu-isu ini perlu diterapkan. Kadang-kadang saya fikir, ya, isu-isu yang dibangkitkan di media sosial ini, ya, kadang-kadang ada golongan-golongan yang bertelagah dan sebagainya. Mereka perlu memahami pendirian masing-masing, ya, dan tidak seharusnya bersifat defensif. Saya fikir bahawa kedua-dua golongan masyarakat dan juga pihak berkuasa atau pihak penganjur, baik bazar Ramadan, baik ruang-ruang ibadah di masjid-masjid, mereka berniat yang baik dan mereka ada dasar-dasar mereka tersendiri. Tapi kadang-kadang dari segi komunikasi itu mungkin kurang efektif ataupun kurang berkesan. Lantaran itu, jika Ramadan dan Syawal COVID 3 tahun sebelum ini mengajar tentang pentingnya ikatan sesama insan, Dr. Nosyarif percaya tahun ini pula membawa iktibar dari sudut komunikasi serta saling menghormati pandangan yang berbeza-beza.